manusia itu. Tapi banyak masa yang aku spend, tapi tidak dapat hasilnya. Kemudian aku pun memperkecilkan skop itu, aku pergi ke peringkat negara. Aku spend banyak masa untuk membaiki masyarakat di peringkat negara. Masa berlalu, wang banyak dihabiskan, tapi tak banyak perubahan yang dapat aku saksikan. Aku pergi ke peringkat negeri, wilayah yang kecil untuk aku terlibat dan mencadangkan berbagai idea untuk memperbaiki keadaan masyarakat peringkat kecil itu. Aku tak dapat lihat banyak perubahan, masa habis, wang dan sebagainya. Masih lagi belum banyak perubahan yang dapat aku pelopori. Akhirnya aku pergi ke peringkat kampung. Di kampung pun aku terlibat di peringkat kebinaan kampung untuk baiki masyarakat kampung dan sebagainya. Juga tak banyak perubahan yang dapat aku lakukan. Akhir sekali barulah aku perasan permulaan kepada kebaikan ini adalah daripada keluarga sendiri. Bagaimana kita nak kena baiki orang keliling kita, cuba kita baiki diri kita, keluarga kita, kita jadikan itu keutamaan, agenda utama dalam kehidupan pada hari ini. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah ta'ala. Jadi maksud dan tujuan surah ini adalah memaparkan sejumlah hukum yang terkait dengan hubungan kekeluargaan, kesucian diri, kehormatan diri dan sebagainya. Dan surah ini juga membicarakan tentang perkara yang berkaitan dengan jenayah dalam Islam. Bila menceritakan tentang kepimpinan keluarga tidak akan berjaya apabila keluarga tersebut dicemari dengan perkara-perkara yang berkaitan seksual, perkara-perkara yang berkaitan dengan zina dan sebagainya. Dan kita lihat dalam surah Nur ini, bila golongan munafiqun telah menuduh isteri Nabi SAW yang mulia Aisyah radhiyallahu anha terlibat dengan zina. Kisahnya adalah berkaitan dengan Nabi. Bila Nabi nak menjalani satu misi, maka Nabi akan buat satu undian kepada para isteri baginda. Siapa yang layak, maka dia akan ikut Nabi SAW. Dan undian pada kali itu jatuh kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi bila dalam perjalanan pulang, Aisyah radhiyallahu anha tertinggal kalungnya, ataupun beliau pergi buang air kecil, maka beliau pun turun dari haudaj sekeduk. Kalau orang dulu naik kuda ke, naik gajah ke, orang perempuan ni naik satu bilik di atas kenderaan itu. Maka Aisyah pun turun untuk memenuhi hajat dia tadi. Dia balik semula ke kenderaan, tengok kenderaan dah tak ada, kumpulan umat Islam sudah bergerak. Lalu beliau pun duduklah menanti dengan harapan datang semula tentera Islam ini untuk mengambilnya bila mereka menyedari bahawa beliau tidak ada di situ, dalam haudaj itu, dalam sekeduk, dalam tempat itu. Tentera Islam tidak sedar kerana Aisyah radhiyallahu anha saiz badannya bukannya besar, maka beliau berada dalam keadaan ada di atas kuda ataupun di atas unta itu ada ke tak ada, orang pun tak perasan. Tiba-tiba ada tentera Islam yang terakhir ditugaskan untuk memantau seandainya ada keciciran barang. Dia terakhir sekali pula, namanya Safwan bin Mu'attal ataupun Safwan bin Mu'attal. Beliau ni bertugas sebagai tentera yang terakhir dalam misi-misi peperangan kerana cekap. Kan kita ni kalau pergi ke hotel, tidur di mana-mana penginapan dengan anak isteri, last sekali kita lah yang tolong clearkan bilik, kan? Takut tertinggal ada barang, tertinggal baru gigi pagi, tak apalah. Tapi kalau tertinggal spek anak kita, tertinggal kasut, tertinggal baju dan sebagainya, maka kita lah yang duduk last sekali. Tuan kan? Cara tak nak tertinggal barang dekat hotel ke kat penginapan, kat homestay kita pergi ni sebenarnya, bila nak keluar, bersihkan homestay. Kan? Susun balik, kemaskan balik. Ada saya pergi dengan seorang sahabat pergi ke satu tempat, lepas daripada program itu, dia siap vacuum lagi. Rupanya ada vacuum disediakan dalam bilik penginapan homestay itu. Allah, bagusnya sahabat ni. Dia kata pada saya, sebenarnya dengan buat begini Ustaz, kita tak ada barang tertinggal. Kan susah kalau kita dah jalan balik 30 km baru sedar, Allah, dalam peti air ada barang tinggal. Jadi balik pada cerita Safwan itu tadi, beliau bertugas sebagai tentera yang terakhir untuk memastikan tiada ketinggalan keciciran barang. Tiba-tiba bila lalu dekat kawasan itu, kelihatan satu kelibat bayang-bayang, ternampak seseorang perempuan dengan pakaian hitam berpurda. Maka Safwan lekas kenal itu merupakan Aisyah radhiyallahu anha. Kerana Aisyah radhiyallahu anha ni merupakan rakan sepermainannya semasa kecil dahulu. Safwan dengan Aisyah ni sebaya untuk ada mereka sekalian. Jadi dia kenal, melihat saja kelibat ni tahu ini mesti Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau tidak bertangguh lagi, terus bawa untanya, menurunkan untanya dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu sekali adab kesopanan seorang tentera Islam mujahid yang hebat ini kepada isteri kepimpinan terbesar umat Islam pada masa itu Rasulullah.
tegur tidak, apa pun tidak, cakap pun tidak. Dia hanya menurunkan untanya, dan Aisyah radhiyallahu anha sedar itu bukan arahan untuk dia naik ke atas unta tersebut. Tuan-tuan yang boleh kawan sekalian ni, cuba kita bayangkan keadaan ni. Maka Safwan pun menarik unta itu pulang ke Madinah. Sampai saja di Madinah, umat Islam pun terpinga-pinga melihat apa yang berlaku itu, apa yang berlaku. Maka golongan munafikun yang ada di Madinah, munafik ni adalah golongan yang menzahirkan Islam tetapi membatinkan, menyembunyikan kekufuran. Kalau kawan kita tidak menepati waktu, jangan panggil dia munafik tau. Munafik tu berat kata-kata dia tersebut. Kalau dia tak memenuhi janji, dia ada sifat munafik, tapi dia bukan munafik. Kerana munafik yang dimaksudkan adalah orang yang beriman dalam hati dan lahirnya nampak beriman tapi hatinya kafir. Kalau kita tak macam tu, dia cuma ada kelecehan waktu, punctuality dia kurang. Maka orang sedemikian dia ada sifat nifak. Nabi kata mereka ada sifat nifak. Nifak tu ada dua, nifak akhlak dan nifak akidah. Nifak akidah tu yang bahaya. Nifak akhlak bahaya juga, kena atasi juga, kena baiki juga. Kalau kita yang merupakan kepimpinan, kita pun datang lambat, kita pun tak tunjukkan contoh yang baik pada orang, ni masalah kita kena baiki lah. Jadi bila perkara itu berlaku, Abdullah bin Ubay bin Salul yang merupakan ketua golongan munafik di Mekah, dia merupakan calon kepimpinan tertinggi Madinah sebelum Nabi sampai ke sana. Maka kecewalah hatinya bila melihat umat Islam mengangkat Rasulullah dan merupakan jasa bakti beliau. Itu yang menyebabkan hatinya hancur luluh dan dia bertindak menjadi musuh Islam yang tegar walaupun zahirnya Islam. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul punya cerita. Jadi sebaik saja perkara itu berlaku, maka Abdullah bin Ubay bin Salul telah pun mengetuk rebananya lah, mengetuk gongnya lah, mengetuklah dia punya apa dia boleh kita panggil alat muzik ni lah, untuk jadi whistleblower dia lah, untuk menjadi pemecah belah masyarakat pada masa itu, iaitu mengatakan bahawa isteri Rasulullah melakukan perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan haram, perbuatan jelik, perbuatan keji, Allahu Akbar, apa sajalah yang disebarkan. Tuan-tuan ni, lalu bila perkara itu berlaku, Nabi pun menjadi sedih, salah-salah, tertekan. Nabi pun merupakan manusia, baginda merupakan utusan Allah, tapi perasaan kemanusiaan itu dalam dirinya, serba salah pun ada. Maka Nabi telah menghantar Aisyah radhiyallahu anha pulang ke pangkuan ayah ibunya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Ummu Ruman, ibu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah tidak mengambil Aisyah beberapa hari. Dalam tempoh itu Nabi cuma datang pada rumah Abu Bakar, menziarahi isteri itu pada waktu lepas asar setiap hari, yang bertanya kaifah haluki, apa khabar nanti. Setakat itu saja soalan, tak ada tanya banyak-banyak, panjang-panjang macam biasa. Ya, kerana hati ini berada dalam keadaan keluh kesah, ketakutan, kebersalahan, ya tuan-tuan, perasaan kemanusiaan itu ada. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala pun menurunkan ayat untuk membebaskan Nabi-Nya SAW dan isteri yang mulia itu daripada cengkaman, pendustaan, fitnah yang dilakukan oleh puak munafikun yang tidak bertanggungjawab. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, Allah pun menurunkan ayat A'udzubillahi minasyaitanirrajim, mulai pada ayat ke-11 ya. Innal ladzina ja'u bil ifki 'uzbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Sungguhnya orang yang bawa berita yang amat dosa itu adalah segolongan daripada kalangan kamu. Jangan kamu menyangka berita itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Setiap orang di antara mereka akan mendapat hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya, dan orang yang mengambil sebagian besar dalam perkara itu di kalangan mereka akan mendapat seksa yang hebat di dunia dan juga di akhirat. Jadi ayat-ayat macam ni kita lihat ada dalam Quran. Ia bagi membuktikan kebenaran Quran daripada Allah SWT. Kalaulah ayat-ayat Quran yang dikatakan Nabi kita SAW, tentulah bila berlaku fitnah terhadap isteri yang tercinta, tentu Nabi akan cover cepat-cepat. Kerana di waktu itu besok dah turun ayat untuk membetulkan keadaan, menunjukkan bahawa isinya di pihak yang benar. Tidak, ini masa yang lama. Bahkan ada ayat-ayat dalam Quran yang kita temui teguran direct kepada Nabi kita SAW untuk perkara-perkara yang lebih utama dalam hidup baginda. Bukan dosa ya, tapi meninggalkan benda yang utama, maka Allah menegur baginda SAW.
Dalam istilah Arab dia panggil tarku aula. Macam contohnya surah Abasa, ketika itu Nabi sedang berdakwah kepada golongan-golongan kaya di kalangan musyrikun. Tiba-tiba datang seorang sahabat yang miskin, yang buta, namanya Allah bin Maktum, meminta Nabi mengajarkan kepadanya perkara-perkara berkaitan Islam. Tapi Nabi SAW telah pun mengajar, mendahulukan golongan Quraisy yang kaya raya itu. Maka Allah turunkan ayat menegur Nabi kita SAW. Maka ada ayat-ayat yang kita jumpa dalam Quran bersifat demikian. Macam juga ayat surah Nur ini yang menceritakan tentang pembebasan terhadap Aisyah radhiyallahu anha berapa puluh hari selepas fitnah itu tersebar. Dan tuan-tuan, kita menarik untuk kita baca kisah ini. Apabila turun surah ini, turun ayat ini, sebelum itu seorang sahabat yang mulia namanya Abu Ayyub Al-Ansari telah pun meluruskan sikap isinya. Isinya bernama Ummu Ayyub Al-Ansari yang bertanya kepada suaminya, "Suamiku, saya dengar begini-begini berlaku pada Aisyah." Maka Abu Ayyub lekas menidakkan dan berkata, "Wahai isteriku, nak banding aku dengan Safwan lebih baik daripada aku. Nak bandingkan kau dengan Aisyah jauh lebih baik daripadamu. Maka berhentilah bercerita benda yang kita tidak tahu ini, sehingga Allah SWT beritahu kepada kita jalan keluar." Ini sifat para sahabat, tuan-tuan, dalam membela Islam, membela Rasulullah SAW. Orang-orang Syiah menjadikan ayat ini, menjadikan peristiwa ini, peristiwa Aisyah radhiyallahu anha naik kenderaan bersama dengan Safwan menarik unta tersebut, bukan naik kenderaan bersama, yang maknanya Safwan menarik kenderaan, iaitu unta yang Aisyah duduk atasnya, mengatakan bahawa Aisyah berzina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah tabaraka wa taala. Ini antara perbezaan kita dengan Syiah yang beranggapan para sahabat Nabi ini lepas kewafatan Nabi mereka telah menjadi jahiliyah balik semula. Sedangkan kita orang Islam Sunnah berpendapat bahawa sahabat-sahabat Nabi itu golongan yang terbaik yang telah membela Islam, dan segala ijtihad dan juga fatwa pandangan-pandangan mereka itu adalah untuk Islam sebenarnya, bukan untuk kepentingan pribadi mereka. Baik. Lagi dalam surah An-Nur ini Allah menekankan tentang isu hubungan seseorang lelaki dengan perempuan seharam yang dipanggil sebagai zina. Sebelum ayat cerita tentang keluarga Nabi ini, si Nabi ini, ada ayat berkaitan dengan hubungan seksual lelaki perempuan secara haram. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita merasa sedih pada ini kerana undang-undang Islam tidak dilaksanakan, dan kita mohon kepada Allah SWT mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, keturunan kita, umat Islam semuanya daripada bahaya zina ni. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita kena beritahu pada anak-anak kita sebab dalam Islam mengharamkan pergaulan bebas. Orang-orang kafir pada hari ini menyerang umat Islam dengan beberapa S. Tahu kan? S pertama sports. Cerita bab sport saja, maka ramai orang yang lalai, tak sembahyang dan sebagainya. Yang kedua, screen. Bagi filem-filem menarik dengan cerita-cerita melalaikan. Yang ketiga, seksual, seksual, kan? Yang keempat, apa dipanggil? Song. Dengan lagu, dengan lirik, dengan konten yang menceritakan perkara-perkara mungkar, jadikan manusia lalai. Apa lagi S yang terakhir? Ada 5 S. Baik, tuan boleh kata sekalian. Jadi balik pada cerita seksual ni, Islam memandang berat perbuatan zina, dan zina ini untuk tuan-tuan adalah perbuatan yang akan menyebabkan rezeki menjadi sempit. Ingat ya, melakukan dosa ni akan mengakibatkan ada banyak musibah berlaku pada seorang. Inna lisayyiati, melakukan buatan maksiat ini akan menyebabkan sempitnya dada, hitamnya muka, hilang seri pada muka. Apa lagi? Rezeki menjadi jauh, penyakit pada badan, dan juga kebencian manusia. Ini 5 musibah melakukan zina dan buatan-buatan maksiat. Nur pada muka hilang, hati jadi sempit, rezeki jauh, apa lagi? Penyakit pada badan, dan juga kebencian manusia. Sebaliknya, melakukan perkara-perkara ketaatan, bertaubat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh akan beri pada kita 5 perkara, 5 kelebihan. Wajah bercahaya, hati menjadi lapang, rezeki menjadi luas, lagi tubuh menjadi sihat, dan manusia menjadi cinta kepada kita. Ini kata siapa tuan-tuan? Kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu.
Baik, jadi ayat berkaitan dengan zina ni bagi penekanan kepada kita dan akhir zaman. Nabi Islam telah bersabda, zina ini berluasa di mana-mana orang boleh lihat. Mungkin ini dimaksudkan oleh Nabi SAW, sampai orang boleh melakukan perbuatan haram ini tepi-tepian jalan. Dan orang yang paling baik pada masa itu adalah orang yang berkata, tolong ke tepi sikit, aku nak lalu kat sini. Inilah tanda akhir zaman, tuan-tuan. Kemungkaran berlaku di mana-mana. Dalam telefon kita bagi pada anak kita phone tu, tolonglah ambil phone ni menjelang waktu malam, tuan-tuan. Kita pun tak tahu apa benda lah budak-budak ni explore. Every time dia terjebak dalam satu maksiat, akan mengheret kepada maksiat yang lain, tuan-tuan kena ingat tau. Bila teringat dengan sesuatu, dia ada hook pada perkara itu, maka akan mengheret dia untuk melihat banyak lagi maksiat-maksiat yang berlaku. Jadi kita sebagai ayah ibu kena punya tanggungjawab berkata kepada anak-anak sekalian, tuan bangunan sebelah tengah ada construction dekat pejabat kami. Jadi kalau kata pada anak-anak kita, nak ayah kena ambil phone kau waktu malam ni, pukul 10 malam ni, semua serah pada ayah phone, device, gadget masing-masing. Kerana waktu malam ayah tidur, ayah tak tahu apa ni kau buat. Nanti kalau kau terlihat, kau seronok, kau ikut, kau tengok, dan akhirnya habis waktu malam kau. Patut kau bangun awal besok pagi, tahajud dengan ayah dan suruh berjemaah kat masjid sebagainya. Tapi kerana maksiat yang kau buat, kau tidur lambat, mata, betul tak? Ya, ada ramai orang kena penyakit kanser mata pada hari ini, kata seorang doktor pakar. Dan antara sebab yang menjadikan orang kena kanser mata ni, tuan-tuan, dengan baik saya kata, tuan-tuan, kerana apa yang berlaku dalam kehidupan, mata itu tak digunakan dengan cara yang betul. Macam komputer patut kau masukkan software yang original, tapi kau masukkan software mengarut padanya, benda-benda yang bukan-bukan. Apa jadi pada komputer itu? Jam dia, corrupt dia. Maka demikian juga minda, akal yang mata yang Allah jadikan, kalau kau gunakan untuk melihatkan benda-benda maksiat kat situ, tuan-tuan diberi maksiat, memang dia kena penyakit bahaya. Ini doktor pakar berkata kepada saya, dia merawat ramai orang kena kanser mata. Dia heran, kenapa boleh kena? Macam mana boleh kena? Maka kata-kata beliau satu daripadanya, mungkin kerana menggunakan mata melihat benda yang tak sepatutnya. Cerita macam ni kena sebut. Itu sebab Al-Quran memberi deskripsi yang sangat lengkap pada perkara sekian untuk kita jaga, kita kontrol. To prevent is better than to cure. Wiqayatu khairun minal ilaj. Kita kena pantau daripada awal pergaulannya. Itu sebab dalam ayat ke-31, kalau kita lihat, Allah Ta'ala menceritakan, saya skip pada ayat ke-31, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, ayat ke-30 dan 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum. Katakan kepada orang beriman lelaki, jagalah penglihatan mereka dan jagalah aurat mereka, itu yang lebih baik bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa mereka lakukan. Jadi orang lelaki kalau melihat sesuatu yang haram, lekas alihkan pandangan. Yang pertama tu dimaafkan, yang kedua tu mendatangkan dosa. Pernah dalam peristiwa haji, Nabi menaiki unta bersama dengan seorang sahabat yang muda. Datang seorang perempuan bertanya kepada Nabi ketika melakukan ibadah haji, mereka tak memakai kurdah. Maka perempuan ini kelihatan rupawan, datang bertanya dengan Nabi satu soalan. Nabi berada di atas unta pada masa itu, dan sahabat yang melihat wanita tersebut menoleh kepalanya melihat itu. Maka Nabi pun memusingkan kepala dengan berkata, lakan ula walaysat lakan ukhra. Milik kau, halal bagimu melihat yang pertama, tapi bila diteruskan pandangan itu, dia menjadi haram. Kata Nabi kita SAW. Dan wasiat kepada orang perempuan pada hari ini, bila kita perhatikan dalam Al-Quran Surah Nur, Allah memberi penekanan kepada orang perempuan. Berbeza daripada Surah Al-Ma'idah, Allah memberi penekanan kepada orang lelaki, masing-masing melibatkan jenayah. Dalam kes melibatkan seksual, Allah beri peringatan awal kepada orang perempuan dulu. Dalam kes kecurian, Allah beri peringatan kepada orang lelaki dulu. Kenapa? Kata sebahagian daripada para ulama tafsir, seperti disebut oleh Az-Zamakhsyari, disebut Ibn Katsir, disebut oleh Al-Imam Wahab Az-Zuhaili, bahawa bila ceritakan tentang seksual, kebanyakan masalah itu bertumpu pada orang perempuan. Begini, bila berlaku zina, berterusan, perempuan itu akan mengandung. Impaknya kepada yang perempuan, kurang pada lelaki. Dan dalam banyak kes yang dirujuk, kerana orang perempuan adalah sebab berlakunya perbuatan itu pada pakaiannya, pada penampilan dirinya. Maafkan saya, perempuan sesari yang dimulai Allah sekalian.
Kita orang lelaki ni, pesan betul-betul ni, orang lelaki suka melihat pada benda terdedah. Tetapi orang lelaki tak akan berkahwin dengan perempuan yang suka mendedahkan dirinya. Terang dia. Orang lelaki suka terlihat pada benda terdedah, tapi orang lelaki tidak akan berkahwin dengan perempuan yang suka mendedahkan dirinya. Bahkan perempuan itu hanya jadi bahan mainannya saja. Ini wasiat bukan wasiat orang biasa-biasa ya, wasiat ramai orang yang pakar dalam bidang psikologi perkahwinan dan sebagainya. Ya, jadi wahai kaum muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, Allah memberikan perkhabaran ini, penekanan ini kepada antuna, kepada kalian supaya jaga. Kerana bila berlaku satu hubatan seksual ni, antuna, kalian yang akan rugi, kalian yang akan menerima impak yang sangat luar biasa, yang perkara-perkara yang tidak elok ini. Jadi itu sebab Allah menekankan kepada orang perempuan supaya menjaga perkara tersebut. Jadi kita yang punya anak perempuan, ajar anak perempuan kita dari kecil untuk biasakan dia menutup aurat, menjaga pergaulan. Ya, kalau nak naik tangga katalah kita nak pergi naik tangga, pastikan tak ada orang lelaki belakang kamu. Contohnya, kalau kita dengan isteri kita dah terpaksa naik tangga awal, suruh isteri naik dulu, kita naik di belakang. Kita naiki tangga di belakang isteri kita untuk pastikan di sini tidak ada lihat orang. Kalau kita ni ada driver, jangan letak isteri kita belakang driver. Ya, maka driver akan lihat isteri kita, letak isteri kita di sebelah yang sama, kita duduk belakang driver. Walaupun bukan protokolnya macam tu. Ada orang kata bukan protokol apa ni? Kau cerita tentang aurat, cerita tentang isteri kau tahu, kau cerita tentang masa depan hubungan. Banyak fitnah yang berlaku bermula daripada mata. Jadi banyak pandangan kam mantaraka dalam hadis mengatakan asahmu nazaratu sahmun sami iblis mantaraka ma khabatallah urasallahu imanan yajid fi qalbi alamatahu. Ini pandangan ini merupakan panah daripada panah iblis. Kalau engkau meninggalkannya, maka Allah akan melihara dirimu. Penyair mengatakan nazratun fabtisamatun faliqa'u. Mula-mula tengok-tengok, lepas tu senyum-senyum, lepas tu jumpa, lepas tu terlibat dengan perkara-perkara yang haram. Ya, benda-benda ni adalah benda-benda yang bersifat common sense. Walaupun tak diajar di universiti, tapi kita orang lelaki kena ambil berat benda seperti ini. Kalau kita pergi mana-mana, naik kapal terbang ke dengan isteri ke, ada orang ke, kita duduk di tempat yang bersebelahan dengan orang lelaki lain. Jangan biarkan isteri kita duduk sebelah. Ini benda ni disebut pada ghirah. Orang Arab ghirah. Orang Melayu kata ghairah. Ghairah itu lebih kepada benda bersifat syahwat, tapi sebenarnya ghairah dalam bahasa Arab berarti cemburu. Orang-orang beriman mesti ada sifat cemburu. Lagi kuat iman dia, lagi kuat cemburu dia. Bukan cemburu yang merosakkan dia, tak bagi isteri pergi kerja, bukan begitu. Mana cemburu membiarkan isteri terdedah kepada perkara-perkara yang haram. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu memiliki seorang isteri bernama Atikah. Atikah ni seorang perempuan yang rupawan. Nak ceritakan Atikah ni pergi ke masjid, Sayyidina Umar perasan orang lelaki menontonnya, melihat. Padahal pada zaman itu betapa ramai sahabat lagi masih hidup kan. Tapi dah ada golongan mungkar macam tu di masjid tu. Maka apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar nak halang isinya pergi ke masjid. Dia berlawanan daripada kebenaran Nabi. Nabi membenarkan orang perempuan pergi masjid. La tamna'u ima Allah buyutillah. Jangan larang isteri kamu daripada pergi ke rumah-rumah Allah, kata Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Umar ni punya ghayur, ghirah dan bagi cemburu. Isinya dilihat orang tak bertanggungjawab macam tu. Sayyidina Umar satu malam tahu isinya lalu kat kawasan tu untuk pergi sembahyang Isyak, Atikah ni. Maka Sayyidina Umar pakaian macam Zoro lah, pakai tutup muka semua, gelap hitam. Dia pun isinya lalu kat situ. Sebaik saja isinya, sampai di kawasan tu dia pun terkam isinya, peluk dia, gomol isinya. Maka isinya pun kelakar, tolong lepaskan aku binatang. Isinya lari ke rumah, pulang ke rumah. Mulai hari itu Atikah tidak lagi pergi ke Masjid Nabawi. Maka Sayyidina Umar bertanya kepadanya, isiku kenapa tak pergi ke masjid, dah azan tu? Isinya diam. Ini satu ciri isteri yang hebat ya, yang salihah. Dia tidak menceritakan perkara-perkara yang boleh mengecilkan hati suaminya. Ini panduan suami isteri lah. Kadang-kadang kita ni berkahwin, kita orang lelaki ni cepat tumbuh uban. Bini ada uban juga, tak banyak macam kita. Dan dia pula pakai tudung, tak nampak lah dia rambutnya ada uban. Nanti bila kita berjalan, orang tanya kepada kita, saya ni anak nombor apa? Tapi
Tapi isteri yang salihah ni dia masa keadaan tu kesian kat suami. Dia kata tak patut bang ya. Dia kata abang apa saya pula tak patut. Isteri yang baik dengan cakap begitu. Tapi kalau isteri yang sebaliknya, tengok bang, dah tua bang dia pergi cerita pula dengan orang, dengan adik-adik, saya jalan dengan suami, jangan macam tu ya, perempuan kesian kat suami. Ya. Jadi tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, balik pada cerita Sayyidina Umar tadi. Sayyidina Umar telah pun menghalang isterinya pergi dengan cara yang sangat hikmah, kerana dia mendapati Sayyidina Umar ni seorang yang memiliki firasat. Dia bukan orang calang-calang. Nabi bersabda Sayyidina Umar ni merupakan salah seorang daripada muhaddathun. Muhaddathun ni berarti orang yang memiliki firasat yang tepat. Jadi pandangan Sayyidina Umar itu tepat, kerana ada puak munafikun saki-baki yang masih hidup selepas Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, masih ada saki-baki anak-anak keturunan munafikun ini, golongan pengikut munafikun ini masih berkeliaran di Madinah. Mereka ni datang sembahyang bukan untuk tujuan sembahyang, tapi untuk melihat benda-benda lain, melihat perempuan-perempuan sebagai contohnya. Padahal itu zaman yang sangat mulia tuan-tuan, apatah lagi pada zaman kita hari ini. Jadi kita kena didik anak-anak kita seperti yang Quran sebutkan. Baik, tadi dalam ayat surah An-Nur ini menceritakan kepada kita tentang sifat orang beriman. Kita nak jadi kepimpinan yang hebat, mesti ingat Allah. Dan itu dalam ayat yang telah saya bacakan, dan saya lanjutkan lagi pada ayat ke-37. Rijalun la tulihihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang beriman ini lelaki baik perempuan, dia tidak lalaikan dalam waktu bekerja untuk mengingati Allah SWT. Alhamdulillah, di pejabat saya yakin tuan-tuan memiliki surau bertala Jumaat lagi, orang boleh pergi semayang. Kalau tak jaga semayang memanglah rugi tuan-tuan. Kalau kita bertugas di luar kawasan pun, kalau kita boleh jamak kasar, jagalah semayang kita bersungguh-sungguh. Jangan tak apa, kita boleh takhirkan zuhur pada asar, dah tiba waktu asar, tak apa, tangguhkan lagi sampai ke hujung waktu dekat maghrib. Jangan macam tu. Orang beriman mempunyai waktu-waktu yang dia kena jaga. Waktu dengan dirinya, waktu dengan orang ramai, waktu dengan kerjanya, waktu dengan Tuhannya, mesti ada. Dan waktu dia muhasabah diri. Sa'atun yuhasibu fiha nafsahu, sa'atun yunaji fiha rabbahu. Waktu yang dia kena duduk bersama dengan dirinya, muhasabah dirinya, waktu dengan Tuhannya. Jadi orang yang berjaya adalah orang yang punya waktu dengan Allah SWT. Kita sibuk cari rezeki, tapi kita lupa kepada yang memberi rezeki itu siapa. Sibuk cari rezeki, tak cukup-cukup kita cari rezeki, tapi kita lupa pada yang memberi rezeki itu siapa. Allah tarik mata sebiji ni pun sukar dah kita dalam hidup. Tarik kaki kita sebelah kena gauk sikit pun dah tak tentu hala kita. Bagaimana kalau hilangkan sepenuhnya? Jadi ingat kepada Allah Ta'ala. Orang yang berjaya, kepimpinan yang berjaya ni beri waktu dengan Allah SWT. Mesti ada peruntukan waktu semikian. Lagi tuan, dalam surah An-Nur juga menceritakan tentang orang-orang kafir yang ada keliling kita. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu wafahu hisaba wallahu sari'ul hisab. Orang-orang kafir ni kamu nampak hebat, harta mereka, pencapaian mereka, tapi sebenarnya di sisi Allah tak ada nilai apa-apa. Jangan terikut dengan orang kafir, wahai sekalian orang Islam. Orang kafir ni hidupnya Tuhannya lah duit. Siapa bagi dia duit, itu Tuhan dia. Kerana harta dunia ni ibarat fata morgana. Apa yang kita dapatkan daripada keperluan itu baik untuk kita, tapi apa yang kita dapatkan untuk kita rebutkan, kita memang nanti akan menjadi rebutan pula lepas kematian kita. Betul kan? Banyak kes yang kita dengar, matinya si ayah, anak-anak berebut, bergaduh, berpecah belah. Kerana barangkali harta yang dikumpulkan itu bukan dari sumber yang halal. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika matinya meninggalkan harta tak banyak mana pun, tapi keturunannya menjadi orang yang hebat, pemimpin dalam negara, orang-orang berkedudukan, dihormati. Hisham bin Abdul Malik yang sebelumnya merupakan seorang yang kaya raya, pemimpin yang kaya, meninggalkan setiap anaknya seorang bernilai harta 100 juta nilai kita pada ini. Tapi lepas kematiannya menyaksikan keturunannya melimpah, minta sedekah daripada orang. Jadi kita jangan tertipu tuan-tuan yang boleh Allah sekalian. Mesti ada prinsip dalam hidup. Ada satu cerita tu, seorang mamat ni, seorang lelaki ni bekerja sebagai driver pada seorang antara yang paling kaya dalam negara.
Maka si Mamat ini bercakap pada majikan bosnya, Puan Sri, petang ni saya lambat sikit kerana saya kena sembahyang asar. Kalau saya nak bergerak dari tempat ni pergi ke meeting Puan Sri, saya makin terlambat. Jadi saya akan berada di kereta jam 5 petang. Puan Sri tunggu ya. Tuan-tuan, tiba-tiba pada hari itu memang betul-betul lambat. Dia terlambat datang 5 minit, dia orang itulah. Lebih sikit saja dia waktu dia janjikan. Puan Sri pun maki hamun dalam kereta, bercakap, kamu tunggu-tunggu man kau abang, saya tak ada Tuhan, saya tak ada Tuhan yang hidup. Saya hidup kaya raya. Mamat ni tahan. Tapi bila sampai kepada bab agama ni dicerca, dihina. Si Mamat yang tak ada pendidikan tinggi ni tuan-tuan, walaupun tak ada pendidikan tinggi tapi iman dalam dirinya menggunung besarnya tuan-tuan. Dan ni kita kena belajar Ini ceritakan oleh seorang sahabat saya yang saleh. Mamat ni pun turun daripada kereta, parking dia duduk, cakap pada bosnya, Puan Sri, cukuplah Puan Sri cakap tu, saya faham dah bahawa Puan Sri mencerca agama saya, tak menghormati saya walaupun saya dah bekerja 10 tahun dengan syarikat ni, tak pernah satu hari pun saya culas. Semua pada waktu ni saya terlambat, dan saya beritahu saya mungkin terlambat. Ambillah Puan Sri kereta ni, saya tidak akan bekerja lagi dengan Puan Sri, terima kasih banyak. Berapa orang di kalangan orang Islam boleh bertindak demikian tuan-tuan? Dalam waktu Tuhannya dicerca, Islamnya dihina, Nabinya dipermain-mainkan. Mana yang penting? Al-fulus ke ataupun al-iman? Jadi balik kepada cerita ni tuan-tuan, Allah beri kecaman kepada orang yang kagum dengan orang kafir. Kerana orang kafir ni kehidupannya, Tuhannya kebendaan. Jangan kamu jadi macam mereka. Kamu, Tuhan kamu adalah aku, Zat yang Maha Agung, Allah Ta'ala yang beri kepada kamu sekali-kali. Hamka pernah berkata, yang dikumpulkan akan jadi rebutan, yang dimakan akan jadi buangan, najisan. Yang disedekahkan, diinfakkan dengan betul, dibelanjakan dengan betul, itulah yang menjadi, yang akan mendapat balasan yang terbaik. Tuan-tuan, harta yang kita kumpulkan semuanya akan jadi rebutan, jadi rebutan, warisan rebutan. Yang dimakan akan jadi buangan. Tapi yang diinfakkan, dibelanjakan, diusahakan dengan betul, itulah yang menjadi simpanan untuk akhirat kita. Ingat betul-betul lah. Baik lagi tuan-tuan, saya menuju kepada penghujung surah An-Nur ni dalam bab kepimpinan. Hebatnya Islam 1400 tahun lalu telah pun meletakkan bagaimana treatment ataupun pergaulan kita dengan orang kurang upaya, OKU. Ingat tahu, jangan mereka masa kagum bahawa masyarakat barat menetapkan macam-macam standard pergaulan dengan masyarakat. Ada KP, ada SOP, ada panduan-panduan tertentu. Sebenarnya orang yang beriman telah pun diajar oleh Allah SWT tentang isu orang kurang upaya ini, walaupun dalam bentuk yang tidak direct. Iaitu Allah Ta'ala menyebut, laisa al-a'ma haraj, wala al-araj haraj, wala al-maridi haraj, wala ala anfusikum an taqulu yujikum wa yuji abaikum wa yuji ummahatikum wa yuji ikhwanikum. Ayat ini menceritakan sebelum kedatangan Nabi, sebelum Islam masuk ke Madinah, orang-orang Arab terpengaruh dengan Yahudi. Yahudi ada etika di sendiri dalam kehidupan. Antaranya bahawa double standard kepada orang-orang upaya, tak boleh makan dengan mereka, tak boleh duduk bersama mereka, kepercayaan yang ada. Bahkan lebih daripada itu, wanita yang haid pun tidak boleh makan bersama mereka, tak boleh tidur dekat dengannya. Maka Islam datang memeteras perkara itu dan mengatakan mereka merupakan saudara kamu. Cuma ujian yang berlaku dalam hidup mereka itu kelainan upaya daripada kamu. Ini dipanggil kurang upaya, kelainan upaya kan. Dan kalau ayat ini difahami oleh umat Islam, sebenarnya umat Islam lah yang telah meletakkan golongan OKU ni tempat yang sangat tinggi dimuliakan. Sebelum masyarakat Arab Barat meletakkan tanda-tanda tertentu pada parking kereta untuk orang kurang upaya, orang kelainan upaya ini sebenarnya. Kerana ayat itu 1400 tahun mendidik Nabi dan para sahabat supaya menghormati, menyayangi orang-orang ini. Kerana golongan ini merupakan golongan yang dipanggil sebagai ujian kepada kita semua. Mungkin di kalangan yang demikian merupakan kawan kita, adik-adik kita, anak kita, maka barulah kita tahu bagaimana ujian Allah SWT itu untuk kita uruskan dengan betul. Ini dia ayat yang disuruh oleh Sayyidina Umar untuk setiap kepimpinan baca, maka kamu akan jadi kepimpinan yang terbaik kepada orang bawahan kamu. Jadi tuan-tuan yang kasihan, ini sebabnya bersesuaian dengan nama An-Nur sebagai satu daripada nama Allah SWT. Dan dalam perjalanan kehidupan pun, kalau kita tidak ada lampu, berjalan pada tempat yang gelap, boleh mendedahkan kita pada bahaya. Kalau orang kutip kayu api tengah-tengah malam, dia katakan dalam bahasa Arab,
kahatibil lail, kutip kayu api tengah-tengah malam. Boleh tak ni? Tak ada lampu. Lihat panjang, dia ingat kayu api, rupanya ular. Maka demikianlah cahaya penting dalam hidup untuk menerangi, membantu kita buat pilihan dan menunjukkan kepada jalan yang betul. Baik, setakat ini sahaja dulu.